Good morning, brothers and sisters. Shalom. We are getting ready to worship our Lord Jesus. Let us prepare our hearts. Psalm 43, verse 5. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise Him, my Savior and my God. Bless the Lord, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru. Kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam ini. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh,
Father in heaven, thank you for another day that you may have your grace and mercy to worship you with our family at home. Indeed, O Lord, you are the only hope we have. You are the only one who understands our situation. When we are facing the uncertainty in this world, you, Jesus alone, who say to us through your Bible, don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. We believe this world will be a guarantee for us as your child. By this opportunity, we want to pray for our nation. Save this country, O Lord. Protect those who work hard in hospital. Heal those who are infected to the doctors and the team. Bless our government. Your wisdom goes with every decision will be taken. Bless every people with a submissive heart to the rules that are already in place. Bless the economic situation that affected seriously by the pandemic. O Holy Spirit, please take lead of this service. Use your servant, Reverend Simon, who deliver your word, that all of us may understand and be a doer of your word. In thy name, Jesus, we prayed. Amen. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh mengalami kasih karunia Tuhan, untuk boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah harapan kami. Ketika kami menghadapi situasi yang tidak menentu, kami boleh ingat firman-Mu. Engkau Tuhan Yesus yang mengatakan lewat firman-Mu, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kami percaya ini adalah jaminan kami sebagai anak-Mu. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Selamatkanlah negeri ini ya Tuhan. Lindungi tim medis di setiap rumah sakit. Sembuhkan setiap pasien corona. Berkati setiap masyarakat. Boleh taat kepada peraturan yang telah Tuhan tetapkan. Tolong selamatkan perekonomian Indonesia yang terkena dampak serius karena virus ini ya Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah ibadah ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Rev Simon yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama untuk bertepuk tangan untuk memuji nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Great and mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thy great power. Lord God, thou hast made the heavens and the earth by thine outstretched arm. Nothing is too difficult for thee. Nothing is too difficult for thee. Mighty God, great in counsel and mighty indeed. Nothing, absolutely nothing is too difficult for thee. Oh Tuhan pencipta. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ayah. Tiada, sesungguhnya tiada
tiada yang mustahil baginya. Oh Tuhan pencipta langit, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Ayah. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Brothers and sisters, let us prepare our hearts to listen to the God's word. Only His word can change our heart. We pray that we can be like Him. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like You. Change my heart, oh God. Ever true. Change my heart, oh God. May I be like You. You are the potter, I am the me and make me. This is what I pray. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pejuna ku tanah liat, bentuk jadikan itu doaku. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seperti dirimu.
亲爱的弟兄姐妹平安，早上好。今天我们再次能够一起敬拜，虽然没有在教会，但是在家里我们都能够一起同心来敬拜。好，我们还没有听到之前，我们先低头祷告。天父上帝，我们要献上感谢，你又带领了我们度过了一个星期的时间。我们现在要聆听主你的话，我们聚集在一起，主你是给了我们平安喜乐。这个时候我们要聆听主你的话，求主你打开我们的心，带领主你的仆人能够传讲主你的信息，好叫我们所听的不至于突然，我们都能够行主你的道。听我们这样的主持祷告感恩，奉主耶稣基督的名，阿门。我们翻开我们的圣经，在约翰福音15章第1到第8节。约翰福音15章第1节到第8节，我要读给弟兄姐妹。约翰福音15章第1节说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在我们因我讲给你们的道已经干净了。你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。人若不常在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人捡起来扔在火炉里烧了。你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。你们多结果子，我父就因此的荣耀，你们也就是我的门徒了。”我们读经到此。亲爱的弟兄姐妹，我们都在这个1个月多，我们待在家里。其实我们在家里，我们也认识一个很美丽的姐妹，就是叫冠状病毒 Corona。她呢喜欢住在地方几个地方，住在纸上。如果有人碰到她，就拿了放在纸，放在这个纸绣。那么它能够隐藏在那个地方3个小时，然后如果在这个木板还是在这个布它能够隐藏2天的时间。弟兄姐妹，如果在玻璃，在我们的金钱，在我们的这个钱币还是纸的还是这个银币的，我们看它能够隐藏在那边4天，很厉害。那还有呢，如果在钢铁，还是在这个我们可以说这个塑胶袋呢，它能够隐藏4到7天的时间。这个 Corona 呢，很喜欢还是很喜欢进人的这个3个口：眼睛、鼻子和口。进去里面过后，就在肺部里面做坏了一切在里面的这个东西，所以呢，人就比较难呼吸，所以这个人就离开这个世界。那他呢，也是不管谁，他都不认真的。你要胖还是瘦的，你要高还是矮的，有钱没有钱，有地位没有地位，他都喜欢黏在你的手、你的身体，甚至他也喜欢被人带到各处各地。你们看，不是单单1零，
全世界我们看到这个的病毒带到全世界去。亲爱的弟兄姐妹，它不单这样，我们也看到，它这个病毒呢，它常常粘到人的手里面的时候，你们就要常常洗手，洗手它就散掉了。现在就讲起这个问题呀，这个 corona 有什么相关呢？跟我们今天所要讲的讲题呢？我所要讲的就是说，它隐藏，它常住在钉告，就是住在木板上，住在你们动的东西。所以呢，当我们动到那个东西的时候，它就跟着我们去到各地方去。但是这个很厉害，它不是带来给我们有生命，它是带来给我们一个败坏，带给我们什么呢？带给我们一个死亡。这个是病毒。所以呢，我们看到，在这个学习当中，在这个我们都不可以出门，做什么呢？因为我们不要带它带来带去，我们应该住在家里面，藏在家里面。所以呢，今天我们的讲题就是这，住在基督里面。我们不是单单要讲住在家里面，我们要住在基督里面。如果我们讲起在这个圣经里面，约翰福音15章里面呢，我们可以学习到什么呢？为什么我们要常住在基督里面呢？这个一个问题。但是从这个8节的经文里面，我抽出3项的事情。第一项就是说，我们为什么要住在基督里面？因为如果我们没有住在基督里面呢，我们就不能够做什么。不在主里面，我们就不能够做什么。这个是第4节、第5节这么说的。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，第4节说什么？你们要常在我里面，我也常在你们里面。常在我里面的，我也常在他里面。这人就结多果子，因为离了我，你们就不能够做什么。所以呢，离了耶稣，我们不能够做什么；离了主，我们不能够做什么。如果我们讲常在基督里面，是什么意思呢？有人说，如果我相信了耶稣，我常做礼拜、奉献、侍奉等等，我们都以为我们已经常在基督里面。请问弟兄姐妹，真的我们常在基督里面吗？我们已经在基督里吗？还是我们已经只单单相信了他，只单单每一个礼拜同常的日期，我们都礼拜天来做礼拜，来来回回，来来去去。但是真的，我们要思想，我们真的有常在主里面吗？如果我们没有常在主里面，我们其实不能够做什么。就是说，如果你们不常在我里面，你们就不能够做什么。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，我们是相信主的，我们不是单单说我们相信耶稣，但是我们要常住在他里面，因为我们是他所拣选的弟兄姐妹，他拣选了我们，他拯救了我们。那么拯救了我们，我们就这样吗？不是，拯救了我们过后，我们又要常住在他里面，住在他里面。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，我们现在呢，我们住在家里，待在家里，我们不能够出门。这比如说，好像我们在基督里面，我们没有走出来，从主里面跑出来，是什么意思呢？就是说，我们是常常在主里面的一切的他统治之下。第二，我们按照他的法规、他的他的爱来做事。如果我们出了在主里面，我们不能够做什么，我们会乱来。好像圣经里面都说了，浪子回头，我们都很熟悉，就是在路加福音15章的。浪子在他家里，在他爸爸的家里，他没有感觉到温柔舒服，
他一直想到在外面，哇，外面有很好玩，可以弄一些那个犯罪的生活，他就要出去，不在他阿爸父的家里面。他出去过后，他有得到什么东西吗？没有。反而他想到，哇，在我父家，我有很多的东西，在我父家我得到了很多的安乐，所以呢，他就想起他要归回，他要倒回来，回到他父的家里。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，我们如果讲为什么我们要住在主里面呢？因为离了主，我们不能够做什么。浪子在外面，他不能够做什么，他要回来，他要回来。亲爱的弟兄姐妹，我们都要回来，我们都要回到主里面。如果我们没有回到主里面呢，我们就不能够做什么。还有呢，亲爱的弟兄姐妹，我们看到在第5节说什么呢？我是葡萄树，就是说主耶稣是葡萄树，我们是枝子。其实是这个枝子需要葡萄树，还是葡萄树需要枝子呢？许多时候我们看到这个枝子是喜欢，大风吹过后它就断下来，就说啊好了，我就不要黏在树里面了。所以呢，不黏在树里面就不能够做什么。所以呢，离了主，我们不能够做什么。那所以呢，亲爱的弟兄姐妹，这个是第一。为什么我们要住在主里面？因为离了主，我们不能够做什么。如果这样的情况当中，我们待在家里，我们要倒回来亲近主，主要容纳。第二呢，为什么我们要在主里面呢？因为如果在主里面，在第7节说什么呢？你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，你们愿意什么？你们如果上帝主耶稣见到你的时候，他说你要什么东西，我要给你，你要讨什么？你要跟主耶稣引起了什么东西？亲爱的弟兄姐妹，祈求就给你们成就。你看主耶稣那么好，他说如果你常在我里面呢，你讨什么东西，你愿意什么东西，我就给你们，就给你们成就，就答复你们。哇，如果这样，我们想起什么呢？我们想起如果能够的话，我们有富有啦，有高楼的这个高楼大厦啦，有好的汽车坐啦，有很多在银行的这个收入啦。对，很多人在这个世上是找这样的东西，是不错的。但是在这样忙碌找这样的东西的时候，我们住在主里面吗？我们真正的在主里面吗？亲爱的弟兄姐妹，如果我们得到了这一切，好像正如在圣经上说，你若赚了全世界，赔上了自己的生命，有什么益处呢？谁能够把这个生命换出来呢？不能够的，弟兄姐妹。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，我们看我们在这个世上，我们应该讨什么东西呢？我们要祈求什么东西呢？如果主耶稣见到你的时候，主耶稣说：“来，我要给你东西，你要讨什么？你全部都可以讨，全部都可以，我都愿意给你。你要领取什么东西？”有人说：“上帝啊，现在已经1个月多了，我们待在家里，我们都盼望这个病毒都能够很快的过去，所以我们可以向上帝领取。”这个是好的，这个好的一个祷告。但是亲爱的弟兄姐妹，这个圣经里面所说的，主耶稣要给我们要愿意给我们所求的是什么东西呢？如果我们看这个约翰福音不单15章，我们看到16章的时候，要看到这个16章第23、24节，那边说什么呢？你们还没有祈求，
如果你们祈求了，你们要得到什么呢？得到一个满足的喜乐。你看，主耶稣要我们好的东西，要我们引起的东西是什么呢？就是说，我们要引起这个喜乐。在这样的情况当中，我们要讨什么东西呢？对，我们要讨这个病毒能够快点过去。但是最要紧的就是说，我们要讨起主啊，给我有喜乐的心。主啊，真的给我有喜乐的心。其实我们都有喜乐的心，我们都应该上帝已经给了我们，但是我们这个喜乐不能够表面出来，表露出来。为什么呢？因为我们被这个很多的事情在这个世上盖住了我们。我们在里面应该有喜乐的，我们都没有喜乐了。你们看保罗跟希拉，他在监牢里面，他们都能够喜乐，因为他们在什么？这个情况不能够盖住他们，他们的心里发出的这个喜乐，他们发出这个唱歌的时候，连这个监狱都地震了，甚至门都开了，锁链都脱了，他们应该可以逃跑，他们应该可以喜乐，哇，对了，我们可以跑掉了。但是他没有死，还想到还有一个人管监狱的，如果我们逃跑，他就会自杀，他会被杀死的。你看，救了一个命，这个一个喜乐，那个人悔改，全家都归主，哈利路亚，赞美主。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，我们应该在这样的情况，我们应该住在主里面。当主耶稣说你要我给你什么东西的时候，就说给我有安静，给我有个平安。差不多1个月多了，主啊，给我一个平安。我要多多的祷告，我要多多的注意到我的孩子、我的孙子、我的家里的人、我的佣人、我的车夫，让他们都有喜乐。我们给他们喜乐嘛？我们应该给他喜乐，因为我们已经得到了这个喜乐，在主里面我们有喜乐。好，为什么我们要住在主里面？第三，因为如果我们住在主里面呢，你们就会结多果子，因此父的荣耀。我们结果子，我们把这个爱、把这个喜乐付出来给别人的时候，上帝阿爸父上帝，他得到了这个荣耀，人人都看到，哇，这个基督徒很难得。你看我们在这个困难当中，他已经帮助了我们。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，如果我们住在主里面，他要给我们能够发出这个果子来。这个果子不是单单说我们有这个喜乐的果子，但是一个爱人如己的果子。现在我们看到有一些弟兄姐妹，我们也教会的弟兄姐妹也是有这样的爱心，我们感谢上帝，他们抽出了一小部分的金钱，他们愿意奉献，买一点的米，买一点的糖，买一点的油，奉献给四周围的人，他们需要的。现在生活是真的很苦，人人不能够出门，人人不知道要做些什么，出门不知道要做什么。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，在这样的情况当中，我就把这个圣经一直看的时候，我就说，是的，主啊，我要住在主里面。我们不是说单单讲我是基督徒，我是住在主里面，但是我们要一个行动。在这样的情况当中，我们应该付出代价，把我们的爱活出来。顾念到现在我们在家里，以前我们可能很忙，做生意，早早出门，晚晚归回家。但现在我们在家里，有机会很多的时间，打个电话，问问你的老朋友，问问你亲爱的人，问问你的同学，你们好吗？在那边，这是一个关怀。因为我们有了这个喜乐，我们应该把这个喜乐流露出来。所以呢，亲爱的弟兄姐妹，
我们应该住在主里面。我们住在主里面呢，因为我们如果离了主，我们不能够做什么。我们应该住在主里面，因为什么呢？因为我们要引起什么东西，上帝给我们就是这个喜乐。我们有了这个喜乐是什么？是喜乐呢？我们能够结出更多的果子来，能够成为别人的祝福，能够成为一个见证，能够成为一个好的基督徒，别人都能够看到哦，原来他是相信主的人。因为第8节说得很清楚，你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。我们是主耶稣的门徒，所以呢，我们应该学习好像主这样。若有人活在基督里面，他又应该什么呢？应该活好像主耶稣活出来。主耶稣有忍耐，主耶稣有爱，活出来。我们成为他的门徒，我们也应该这样。我们应该把主耶稣活在我们的里面，我们活出来。我们低头祷告。天父上帝，我们的献上感谢，因为主你的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。主啊，你要我们学习向主。主啊，你要我们知道，我们要活在主里面。主啊，离了主，我们不能够做什么。主啊，主你向我们邀请，我们要什么东西？主啊，我们要主你给我们的这个大大的喜乐，因为我们相信主耶稣，我们得到永生，这个是很大的福分，很大的喜乐。主啊，我们这时候也看到，我们不单住在主里面，我们也要结多果子，好像人人不近我们的、靠近我们的，他们都能够看到我们是跟随主的人，我们是主你的门徒，我们都是能够把一切荣耀归给我们的上帝。我们满心感谢你，求主你亲自带领我们以下的时间，求主你以我们每个人同在，我们在主你面前一直的等候在主你面前等候你的时间，好叫我们都能够有一个盼望，我们都能够再一次来积极在一起敬拜你，积极在一起来歌颂你。满心感谢你，听我们这样的感恩祷告，奉主耶稣基督的名，阿们。Terima kasih firman yang telah kita dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan dalam hidup kita dan menjadi rema dalam hidup kita. Untuk itu pada saat ini mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan, dan transfer boleh melalui link di bawah ini. Thank you for the sermon. We are going to give the best for our Lord to this church. You may do transfer to the bank account already stated below the screen here. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, on your many blessings name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Bila topan telah melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari
Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. I invite we all stand to affirm our faith together with all believers in the world. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. The third day He rose from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Seluruh umat yang percaya kepada Kristus, mari kita bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua sebagai pesan gembala ini. Yang pertama adalah tentang ibadah online di rumah kita masing-masing. Kita semua sudah mengetahui bahwa pemerintah telah memperpanjang PSBB, pembatasan sosial berskala besar, khususnya di DKI Jakarta. Dan sudah pastinya bahwa PSBB yang sudah diputuskan oleh pemerintah akan dievaluasi lagi pada tanggal 22 Mei mendatang. Ini berarti bahwa ibadah di rumah kita akan terus berlanjut. Dan sebagaimana kita sudah umumkan minggu yang lalu, bahwa bulan Mei kita tetap akan sebulan penuh beribadah di rumah. Tentunya kami juga akan mengumumkan pembaharuan jadwal tentang perpanjangan ibadah di rumah dari bulan ke bulan. Kita bersyukur, memang kita seharusnya bersyukur. Kita memang harus berkata seperti itu. Seperti yang Paulus katakan, bersyukurlah di dalam segala hal. Dengan adanya ibadah di rumah, kita masih tetap boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Semuanya ini terjadi karena kita adalah anggota tubuh Kristus yang mempersembahkan talentanya untuk melayani Tuhan. Pada kesempatan ini, saya juga mewakili gereja Wesley Methodist Church Jakarta mengucapkan banyak terima kasih kepada tim musik Wesley sehingga mereka boleh memimpin kita di dalam puji-pujian agar kita boleh beribadah dengan baik. Kepada sukarelawan bagian IT, informasi, teknologi, mereka itu juga adalah anak-anak muda yang bersemangat, yang mengasihi Tuhan, memberikan talenta mereka untuk merekam, mengedit, dan menyiarkan melalui YouTube. Kepada mereka yang bekerja di belakang layar, kita memang tidak bisa melihat mereka gitu ya di belakang layar, dan sebagian orang dan merupakan tim doa yang boleh mendoakan pekerjaan pelayanan ini. Para pekerja yang di gereja juga seperti security yang menjaga keamanan di lingkungan gereja kita, dan juga OB ataupun pesuruh ataupun yang membantu kita untuk membersihkan ruangan dan fasilitas yang kita pakai di gereja ini sebelum dan sesudah rekaman. Saya juga berterima kasih kepada pengkhotbah yang boleh terus membantu saya, mendukung saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentang persembahan. Bapak Ibu yang kekasih, kita tidak alergi dengan persembahan. Bukan berarti bahwa kita ingin mencari, bahwa ingin menyusahkan. Sebenarnya tidak. Kita perlu mengetahui tentang apa makna dari persembahan itu.
Sekarang ini kami akan menjelaskan, atau saya akan menjelaskan tentang persembahan atau kolekte yang saat ini ya kita lakukan sebenarnya pada saat-saat kita beribadah bersama. Tapi sebenarnya di dalam online kita bagaimana? Nah, kita tentu sadar bahwa persembahan adalah merupakan bagian daripada ibadah. Sama seperti bangsa Israel di Perjanjian Lama, mereka saat datang beribadah, mereka membawa korban bakaran, korban persembahan. Begitu juga di gereja mula-mula, ketika kita baca di dalam Kisah Para Rasul, kita temukan bahwa ada jemaat yang mempersembahkan persembahan mereka di kaki para rasul. Memang kita sadar pada saat pertama kita melakukan ibadah online, kita tidak ingin hanya menitik beratkan kepada persembahan. Karena pada saat itu kita hanya fokuskan diri kita agar kita boleh mempersiapkan diri serta membiasakan diri kita untuk bisa beribadah di rumah menyembah Allah karena situasi yang tidak normal ini. Tetapi tidak disangka ya, hal ini terus berlanjut, bukan hanya 1-2 minggu, tapi sebenarnya sudah melewati 1 bulan, dan ini merupakan bulan yang kedua kita melakukan. Oleh karena itu kita belajar untuk mendisiplinkan diri kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan pada saat kita berkumpul beribadah di rumah. Tentu saudara bertanya, praktisnya bagaimana sih caranya? Nah, ini saya sampaikan ya, dimanapun kita berada saat beribadah, baik kita beribadah dengan keluarga, beribadah sendiri, kita sediakan amplop atau kotak atau keranjang. Persiapkan sejumlah uang yang akan dipersembahkan untuk minggu itu. Jika Anda tidak mempunyai uang kontan mungkin ya, cash, Anda boleh menuliskan jumlah yang akan Anda persembahkan dan masukkan ke dalam amplop ataupun kotak ataupun keranjang tersebut. Nah, pada saat semuanya itu sudah berlalu, Anda dapat membawa ataupun mengumpulkan persembahan itu untuk dibawa kepada Tuhan. Kalau itu lebih leluasa bagi Anda boleh mentransfer ke account gereja yang sudah beberapa kali kita umumkan. Mari kita mempersiapkan diri agar kita boleh menyisihkan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Karena kita tahu bahwa semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, itu yang adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah tentang perjamuan kudus online. Kita bulan April, ya bulan Mei ini sudah minggu pertama, kita tidak mengadakan perjamuan kudus. Nah, kita perlu mengerti beberapa hal yang akan saya sampaikan seperti ini. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, gimana dengan Gereja Metodis Indonesia Wesley? Apakah kita mengadakan perjamuan kudus online dan lain sebagainya? Atau kita akan menunda perjamuan kudus ini sampai keadaan normal kembali? Atau kita bisa lakukan yang seperti yang kita lakukan selama ini di gereja? Memang kita diberikan kebebasan ya untuk mengadakan atau tidak. Tetapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita yang perlu kita renungkan juga, pikirkan. Dan yang pertama itu adalah perjamuan kudus adalah sebagai tanda kesatuan tubuh Kristus. Kita datang ke gereja bersama-sama, kita beribadah, berkumpul bersama-sama sebagai tanda satu tubuh Kristus. Apakah dengan perjamuan kudus online bisa menunjukkan kesatuan tubuh? Ya, ada yang mengatakan tidak bisa karena tidak akan yang tergantikan. Tapi ada sebagian orang mengatakan bisa. Karena walau kita terpisah secara lokasi, kita datang pada saat yang sama, kita makan perjamuan kudus bersama, walaupun di rumah kita masing-masing. Saya rasa ini memang topik yang memang ya menjadi perdebatan bagi kita semua. Jika makna kesatuan tubuh itu kita pertahankan, maka perjamuan kudus itu dipimpin secara online tentunya. Bisa dibayangkan kalau ibadah yang ditayangkan adalah rekaman, bukan online ataupun langsung, siaran langsung. Karena pemimpin atau pendeta tidak ada bersama-sama dengan jemaat pada saat bersamaan. Dan makna ini menjadi hilang. Jadi kita sebagai orang yang mengatakan kita ibadah live streaming, ya langsung, sebenarnya kita di Wesley kita juga tidak bisa lakukan. Karena keterbatasan SDM kita, kemudian kita juga selama ini tidak live streaming. Kita hanya merekam, kemudian memasukkannya ke dalam YouTube, lalu kita bisa membukanya, lalu beribadah bersama-sama. Nah, itu yang pertama.
Nah, yang kedua adalah kita perlu menjaga keteraturan dan juga saling mengasihi. Kita memperhatikan di dalam perjamuan kudus pada saat jemaat yang ada di Korintus, ya mereka mengadakan perjamuan kudus, mereka kumpul bersama, ya mereka makan bersama. Tapi apa yang terjadi? Mereka membawa makanan, mereka yang lebih mempunyai gitu ya, berpunya ataupun kaya, mereka membawa makanan, lalu mereka makan, berpesta pora, tapi setelah itu ya yang terlambat datang. Ya pada umumnya mereka itu adalah orang-orang yang agak miskin ataupun budak atau dan lain sebagainya, pekerja. Mereka terlambat datang dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu tertulis di dalam Alkitab. Nah, di dalam hal ini kita melihat bahwa pada saat itu boleh dikatakan seperti perjamuan kasih. Mereka bukan seperti ya yang Tuhan Yesus lakukan, inilah tubuhku, inilah darahku. Ya tidak seperti yang kita lakukan di dalam perjamuan kudus, ya dengan roti, ya sepotong dan juga dengan seteguk anggur yang ada. Nah, oleh sebab itu Paulus menegur mereka. Kalau seperti itu berkumpul untuk mengadakan perjamuan makan ataupun perjamuan, prinsipnya adalah kita supaya lebih teratur sebenarnya. Nah, ini mungkin terjadi ada jemaat yang karena tidak bisa online mereka juga tertinggal. Nah, ada juga kesulitan bisa mengakses internet, tiba-tiba terputus, mungkin listrik padam dan lain sebagainya. Apalagi yang tidak punya HP, ada yang tidak bisa online langsung. Ini menjadi kesulitan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana dengan roti dan anggur? Nah, ini distribusi, ada yang mengatakan bolehlah kami mendistribusikan ini dan itu. Ya, dan ini siapa yang lakukan? Ya, bagaimana dengan hal-hal seperti yang kita katakan sampaikan? Siapa petugas yang melaksanakan hal-hal seperti ini dan kita melakukannya bersama-sama? Oleh sebab itu, jika jemaat diminta untuk sediakan roti, anggur, wah ini juga akan menjadi tidak teratur. Oleh sebab itu menjadi pertimbangan saya ya, sebagai gembala di tempat ini, agar kita juga melihat tentang hal yang kedua ini. Nah, yang ketiga adalah perjamuan kudus biasanya dilakukan dengan suasana hikmat dan suasana takut akan Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda beribadah di rumah tidak dengan hikmat ataupun tidak teratur ataupun tidak hikmat, tidak dengan mempunyai rasa takut akan Tuhan, bukan. Tapi siapa yang tahu? Ya, mungkin ada yang sebentar-sebentar, mungkin pergi ke kamar mandi, mungkin pergi minum dan lain sebagainya. Apakah ini menunjukkan bahwa kita ini melakukannya itu dengan penuh hikmat, mempersiapkan diri kita dengan baik? Nah, yang terakhir adalah seberapa sering boleh dilakukan perjamuan kudus ini? Di dalam Alkitab tidak ditunjukkan berapa kali kita mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih, janganlah menjadikan suatu pola dan janganlah kita memaksakan diri untuk hal ini. Nah, oleh sebab itu, saya sebagai gembala saya menyarankan agar kita menunda, ya. Menunda tidak ada salahnya. Ya, menunda dalam keadaan yang sudah baik kembali, kita boleh berkumpul bersama, kita boleh mengadakan perjamuan kudus, bertemu dengan saudara-saudara yang seiman. Demikianlah ini yang saya boleh sampaikan sebagai pesan gembala kepada kita semua, agar kita boleh menyimak, kita boleh memikirkan serta mendoakan agar keadaan ini cepat berlalu. Dan dari keadaan seperti ini kita belajar banyak bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. 我请弟兄姐妹站立，我们领受上帝的赐福。但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常与弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿门。